السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi menyambung kitab ataupun risalah perbahasan kita berkenaan dengan al-mubasysyirat wal fitan fi hadis akhir zaman, berkenaan dengan berita gembira dan juga fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman. Dan kita telah sebut beberapa perkara pada kuliah kita yang lepas. Di antara perkara yang kita sebut iaitu kaedah kita nak berinteraksi dengan hadis itu. Kaedah kita nak berinteraksi dengan hadis, dan macam mana kaedah dia. Yang pertama, memastikan hadis itu sahih. Memastikan hadis itu sahih. Dan kita telah sebut beberapa istilah kategori-kategori sahih. Sahih li zatih, sahih li ghairih, dan hasan li zatih, hasan li ghairih, mengikut pandangan ulama hadis. Pada hari ini kita berada pada poin yang keempat pada muka surat yang ke-12. Yang keempat itu berpegang pada hadis, berpegang dengan hadis ahad yang sahih atau hasan dan tidak diisyaratkan tawatur. Nanti kita akan terang. Berhujjah dengan mengatakan bahawa perkara ini tidak disebut dalam Al-Quran adalah hujjah yang tidak benar, kerana Al-Quran memerintahkan kita supaya mengikut sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Artinya, apa jua yang dibawa oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa jua yang dilarang olehnya maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya. Suratul Hashr ayat yang ke-7. Baik.
Yang pertama sekali, kita letak dalam bab yang kita bincang beberapa perkara yang berkaitan, beberapa perkara penting berkaitan kesahihan hadis tersebut. Yang pertama saya sebut memastikan hadis itu sahih. Yang kedua, memastikan kategori hadis itu macam mana. Bukannya hadis yang marfu', bukannya hadis yang mauquf ataupun maqtu'. Hadis tersebut mestilah marfu', yakni yang disandar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis mauquf, iaitu hadis yang kata-kata itu disandar kepada para sahabat, tidaklah dinilai ada percanggahan ataupun tidak dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ni, berpegang pada hadis. Baik, berpegang dengan hadis ahad. Hadis ahad adalah satu hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat sahaja. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat sahaja. Hadis ahad adalah satu hadis yang tidak mencapai perawi sebagaimana perawi hadis mutawatir. Mutawatir ni apa dia pula? Mutawatir maknanya yang banyak periwayat. Hasan kita faham dah, hadis hasan. Ahad yang saya sebut tadi, hasan kita faham dah, kita hurai dah pada bulan lepas. Hasan li zatih, hasan li ghairi. Tapi ingat ke tak, dia tak tahulah. Baik, kalau tak ingat balik, buka balik kertas tu, saya tak mau ulang dua kali lah. Cuma hari ni kita bincang hadis ahad tu macam mana. Sikit je, banyak kalau nak belajar hadis ahad ni terlalu banyak. Cuma saya nak ambil satu perkara je. Hadis ahad ini dia tidak mencapai jumlah perawi sebagaimana perawi tersebut, sebagaimana perawi itu ramai. Dia hadis ni ada satu hadis yang mana seorang sahabat je riwayat. Seorang sahabat je riwayat. Dan hadis ahad ni jumlah perawi dia seorang. Satu hari Abu Musa Sy'ari, ni contoh hadis ahad, contoh hadis ahad. Abu Musa Sy'ari datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Tak jawab. Tunggu lama, Assalamualaikum. Tak jawab juga. Sampailah 3 kali dia beri salam, dia pun balik ya. Dah sedap Umar panggil dia. Umar keluar, Umar kata, "Hai, kenapa Umar bagi salam 3 kali? Lepas tu Umar balik, Umar tak tunggu." Dia kata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa mari orang salam 3 kali, kemudian tuan rumah tak buka, balik." Jadi dia seorang je sebut gitu. Hadis tu dia seorang je sebut. Lalu bila dia seorang sebut, Umar kata, "Betul Nabi sebut." Ya, baik, esok mau mak bayar ke bukti. Kalau mu tak mau bayar bukti, siap mu. Sebab mu kata Nabi sebut. Sebab tu buat-buat bid'ah ni, kalau hidup zaman Sayyidina Umar, aku rasa tak ada kepala belaka dah. Sungguh buat-buat bid'ah zaman kita duk buat bid'ah ni, kalau hidup zaman Sayyidina Umar, siap. Awal bukti. Lalu Abu Musa cari-cari, jumpalah sahabat lain. Buat mari bukti sahabat tu.
Umar tanya, betul? Dia kata betul. Aku juga mendengar daripada Nabi SAW begitu. Maka Umar pun angguk dengan perkataan dan Umar setuju. Dan sahabat seorang lagi tu pesan, janganlah kamu cepat-cepat untuk menjatuhkan hukum kerana mereka adalah sahabat Nabi SAW. Tapi daripada sudut hadisnya, bukan mutawatir lah, bukan banyak periwayat. Ianya berlaku kerana mungkin dia pada ketika itu bersama dengan Nabi, Umar bin Khattab juga pernah meriwayatkan benda yang sama di dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Cuma hadis ahad ni kita faham dulu. Ahad adalah seorang periwayat, dia bukan ramai, seorang ataupun dua. Cuma dalam hadis ahad tu dia bahagi kepada tiga benda. Bagi tiga benda. Nanti saya bagi yang ni, nanti potong setiap tadi tak ada nak potong setiap. Baik. Ulama bahagi hadis ahad itu seorang periwayat tadi dalam keadaan tiga perkara. Allahu Akbar. Yang pertama sekali, hadis masyhur dia panggil. Bahawa hadis ahad itu hadis masyhur. Dari segi bahasa istilahnya masyhur, maknanya satu hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan tiga orang ataupun lebih daripada perawi, tidak mencapai tahap yang ramai perawi macam mutawatir, tidak. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang. Dan selain daripada itu, tiada keseimbangan dalam jumlah perawi tersebut meriwayatkan hadis. Antara contohnya yang saya sebut tadi lah, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis tu dia seorang je periwayat dia, tapi dia duduk di bawah masyhur. Ramai orang duduk bawah dia tu, ramai. Tu yang pertama. Yang kedua, dia panggil hadis aziz. Bawah hadis ahad juga, seorang periwayat. Dari segi bahasa, aziz ni maknanya kuat. Dari segi istilah, hadis diriwayatkan oleh dua orang perawi yang pada satu peringkat, kemudian diriwayatkan oleh ramai perawi. Mula-mula dua orang je, tapi bawah dia tu ramai. Yang tadi ramai juga periwayat tu, tapi dia seorang je ambil. Hak ni mungkin dua orang, tapi bawah pada dua orang tu ramai. Banyak juga hadis tu. Semua kategori ni hadis sahih belaka ni. Semua dikategorikan sebagai sahih. Bawah tajuk hadis sahih. Tapi dia bahagi, ada hadis ahad. Bawah hadis ahad tu ada masyhur, ada hadis aziz. Yang ke seterusnya, yang ketiga, dia panggil hadis gharib. Gharib daripada segi bahasa dia panggil pelik ataupun ganjil. Dari segi istilah bererti satu hadis yang tersendiri dalam periwayatan sebuah hadis. Dia sendiri-sendiri. Jadi semua ni kalau kita tengok, hadis boleh pakai dalam masalah membicarakan akhir zaman yang kita nak bicara ni. Tu je nak sebutnya. Cuma nak suruh pening sikit je. Jadi apa pandangan ulama empat mazhab berkenaan dengan hadis ahad ini? Bagaimana pula pandangan empat mazhab? Kalau kita buka pandangan empat mazhab ni, keempat-empat mazhab ni bersetuju dengan hadis ni. Bersetuju, tapi dengan syarat dia lah. Imam Abu Hanifah ada syarat dia, Imam Syafi'i ada syarat dia, Imam Ahmad pun ada syarat, dan Imam Malik pun ada syarat dia. Tapi kebanyakan mereka menerima, walaupun sahabat seorang je riwayat daripada Nabi, tak ada orang lain, dia seorang-seorang dia, tapi boleh diterima juga kerana dia sahabat. Ada setengah ulama yang tidak menerima, tapi jumhurnya banyak menerima. Sebab apa kita sebut dan kita bincang istilah-istilah hadis ini? Kerana apabila sampai kepada hadis belakang-belakang ini, akan ada hadis-hadis itu.
banyak mana periwayat dia, banyak mana perawi itu, nanti saya akan bagi tahu supaya kita faham bahawa hadis akhir zaman yang kita bincangkan ini dari segi kedudukan dia macam mana, dari segi periwayatan dia macam mana. Itu yang pertama, perbahasan dari sudut ilmiah yang pertama. Yang kedua, kita nak faham hadis tersebut, kita nak letak pada zaman kita tu macam mana. Kalau benda yang setelah berlaku yang Nabi sebut tu, adakah benda itu yang dimaksud oleh Nabi ataupun kebetulan dengan benda itu? Benda Nabi sebut tu kebetulan berlaku pada zaman kita. Adakah zaman kita disebut oleh Nabi sebagai zaman yang adalah hadis tu, ataupun kita panggil kebetulan itu berlaku pada zaman kita? Semua tu perlu pada penilaian dan kaedah yang kita belajar ini. Baik. Dia kata berhujjah dengan mengatakan perkara yang tidak disebut dalam Al-Quran adalah satu benda yang tidak tepat. Kalau kita kata hadis ahad ni boleh bawa, kerana hujjah dia, wa ma atakumur rasul, apa yang datang daripada rasul maka terima. Dan mustahil sahabat menipu dalam meriwayatkan hadis, tidak. Walaupun dia seorang-seorang, tak ada orang lain dengar, dia bersama dengan Nabi dan dia dengar apa yang Nabi sebut. Orang lain tak ada pun riwayat begitu, tapi dia seorang je riwayat begitu. Bukan satu tuan-tuan, hadis ahad banyak. Semua hadis masyhur. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsih. 2, 3, 4 perkara lagi hadis-hadis yang kita biasa dengar. Buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, salah hadis 40 tu. Tetapi kita menerimanya cuma nak menerima dalam masalah fiqh, tak ada masalah. Bagi salam tadi dalam masalah fiqh. Nak menerima dalam masalah kepercayaan ataupun tauhid pun tidak ada masalah, dengan syarat-syarat yang tertentu, yang mana syarat tersebut dalam masalah tauhid ni tidak boleh bercanggah dengan mana-mana perkataan Nabi yang lebih sahih. Baik. Yang kelima, penentuan tarikh. Ni ramai orang yang duduk jangka tarikh ni berdasar pada nombor-nombor tertentu ni, macam-macam lah. Terdapat sejumlah hadis yang menyebut penentuan tarikh tertentu ataupun kejadian tertentu, maka ini ialah tanda-tanda bahawa hadis tersebut adalah palsu. Boleh faham Baik, kita huraikan nanti. Berdasarkan pengetahuan saya, kata tuan kitab ini, tidak sabit satu pun hadis yang sedemikian kecuali kata-kata Abu Hurairah, iaitu atharus sahabah dipanggil, kata-kata Abu Hurairah seperti disebutkan. Walaupun begitu, terdapat sebahagian riwayat menyebut pada permulaan tahun ke-70, bukan tahun yang ke-60. Baik, tahun ke-70, tahun 60 ni mana, macam yang mana satu ni? Yang kita telah sebut pada bulan yang lepas, bahawa pemerintahan di kalangan kanak-kanak berlaku pada tahun begitu. Tu Abu Hurairah sebut. Abu Hurairah tu pun mendapat perbincangan yang banyak di kalangan para ulama. Baik, poin dia, terdapat hadis dia kata meletakkan tarikh-tarikh tertentu untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Hadis ini adalah palsu, dia kata. Jadi tersebar dalam WhatsApp kita tu tarikh 1 Rejab lah, 1 Safar lah, begitu begini amalan zikir apa. Hak kita tahu dah kaedah ni. Kalau kawan kita hantar lepas ni, kita kata hadis palsu, kita kata. Kita tahulah kaedah dia. Kecuali yang memang Nabi sebut tarikh dan Nabi sebut kelebihan. Yaumul Arafah contoh. Yaumul Arafah, puasa pada hari Arafah. Tu pun hadis mendapat orang panggil perbincangan yang hebat di kalangan ulama berdasar kepada fadilat dia tu. Ulama bincang juga yang tu.
Tapi saya tak mau bawa lah pembincangan ni lah, takut pening kepala banyak-banyak ni. Perbincangan dia bukan sikit punya hal lah, banyak. Dari sudut riwayat dia, perawi dia macam mana, lepas tu makna dia puasa 1 hari boleh kifarat dosa, banyak dihuraikan oleh ulama kita. Nak cari benda ni kalau buka kitab ulama-ulama India mungkin jumpa lah benda-benda ni, perbahasan yang panjang ni. Dan ada juga tarikh yang Nabi sebut, Ashura, Tasu'a, tu perkataan Nabi sebut, hari-hari tasyrik. Semua tu kalau ada Nabi sebut, maka benda tu sabit dengan hadis. Tetapi kalau penentuan tarikh bila berlaku, bila Imam Mahdi keluar, tahun berapa, lepas tu letak tarikh, tu tak betul. Tak betul. Kalau ada orang buat begitu, mungkin dia punya formula dia sahaja, yang tidak boleh dikait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak orang duk cerita benda tu. Banyak orang duk cerita apa yang disebutkan sebagai penentuan tarikh-tarikh tertentu ini. Jabatan Astronomi kaji asteroid akan melanggar bumi. Asteroid akan melanggar bumi tahun 2023. Tapi kita tak boleh nak kata kiamat tu berlaku tahun 2023. Dah. Kalau asteroid betul-betul langgar bumi, separuh bumi ni boleh katakan hancur semua sekali, tapi ada lagi manusia yang hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun asteroid turun hancur dekat mana, Amerika ke mana ke, hancur negara dia, mungkin Malaysia tak kena, mungkin serpihan daripada itu sahaja. Kita tak boleh nak kata bahawa tahun 2023 asteroid akan turun, asteroid akan jatuh, taik bintang orang panggil besar tu, mari hempak bumi, kiamat tahun 2023. Tak boleh. Sebab kaedah dia, yas'alunaka 'anis sa'ah qul 'ilmuha 'indallah. Itu kaedah. Mereka tanya berkenaan dengan kiamat, qul 'ilmuha 'indallah, jawablah urusan kiamat ini adalah indallah, di sisi Allah Ta'ala. Tidak berhak untuk kita kata bahawa kiamat tu bila, tarikh bila, tak boleh. Kalau ada juga riwayat disebut sebagai tarikh, maka kita faham riwayat itu adalah satu riwayat yang palsu. Baik. Yang keenam, menyalahi suatu pandangan sebuah hadis sahih tidak ditolak jika menyalahi suatu pandangan. Saya tidak katakan sebagai menyalahi akal, kerana terdapat perbezaan yang besar antara kedua-duanya. Contoh, setiap mukjizat para nabi tergolong dalam kategori perkara yang luar biasa, iaitu kejadian yang pelik bagi manusia, tetapi kejadian tersebut tidak menyalahi akal, tidak ditolak oleh akal, dan kebanyakan orang mencampur adukkan di antara keduanya. Di dalam perbahasan al-mubasyirat dan al-fitan terdapat perkara yang luar biasa, tetapi tidaklah tergolong dalam kategori perkara yang mustahil pada akal, kerana perkara yang mustahil di sisi adat bukanlah suatu yang menghairankan. Baik. Yang ke-6-nya menyalahi suatu pandangan. Sebuah hadis sahih dia kata tidak ditolak kalau sesuatu pandangan menyalahi suatu pandangan. Maknanya apa? Yang disebut oleh Nabi SAW berkenaan dengan akhir zaman, begini, kadang-kadang akal nak fikir tak boleh. Akal kita nak fikir tak boleh. Tapi adakah dia ditolak oleh kerana tidak dapat dipikir oleh akal? Tak. Dia diterima. Kerana ada benda yang manusia, yang Allah Ta'ala tunjukkan sebelum daripada itu, benda yang menyalahi akal, tapi kita kena terima.
mukjizat para nabi contoh, benda yang menyalahi akal. Dari sudut akalnya nak terima benda tu memang tak logik kalau nak kira logik, tetapi dari sudut dalilnya ada, dan kita tengok bahawa benda tu tak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun menyalahi adat kebiasaan, walaupun menyalahi adat kebiasaan. Nabi Isa Allah Ta'ala buat dengan tidak ada ayah, menyalahi adat ataupun tidak? Menyalahi adat, tapi ia dinamakan mukjizat. Walaupun akal tak terima, kita terima sebab apa? Sebab benda yang berlaku depan mata, yang disebut begitu, tidak ada ayah. Cuma golongan yang sesat ni, bila tidak ada ayah Nabi Isa ni, dia takwil dengan menggunakan akal. Di mana boleh orang hidup dengan tidak ada benih, tidak ada ayah? Maka dia boleh kata Nabi Isa tu anak Tuhan, Allah Ta'ala menikah dengan begini-begini, malaikat Jibril, macam-macam dia reka cerita. Maka wujudlah satu Kristian yang bermazhab begini satu. Ada mazhab yang ortodok, ada mazhab yang Katolik dalam membicarakan bab Nabi Isa. Tapi kita orang Islam, orang mukmin kena terima walaupun benda itu menyalahi akal, kerana benda itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala tunjuk mukjizat kepada kita. Boleh faham tak? Jadi dalam bab hadis akhir zaman ni, ada benda yang kadang-kadang tidak terfikir oleh akal, tapi kena terima juga, sebab benda itu sahih daripada Nabi SAW. Jadi segala benda yang berlaku yang disebut oleh Nabi berkaitan dengan hadis akhir zaman ni, apabila kita percaya, bermakna keimanan kita kepada Nabi itu semakin meningkat. Nabi kata akhir zaman ni perempuan berpakaian tapi bertelanjang, berpakaian tapi bertelanjang. Berlaku tak zaman kita ni? Berlaku. Zaman sahabat Nabi mungkin dia tak sempat tengok benda-benda begitu. Berjalan bagaikan bonggol-bonggol unta, ikat rambut bagaikan bonggol unta. Dan apabila Nabi sebut hadis-hadis yang lain daripada tu, sehingga sahabat tanya, bagaimana kalau kami ada pada masa tu ya Rasulullah? Maknanya tak ada pada zaman dia tu, tak ada pada zaman dia. Sahabat yang bertanya tu, bagaimana kami kalau berada pada zaman tu? Yang hadis berkenaan dengan suruh pegang sunnah, suruh gigit dengan garham tu. Kalau kamu mati makan akar-akar kayu pun tak apa. Maknanya di situ ada satu perkara yang Nabi nak sebut, bahawa kena pegang sungguh sunnah Nabi SAW. Zaman yang penuh mencabar, zaman yang mungkin orang lari daripada ajaran Islam yang sebenar. Dan kalau kita nak kata zaman kita pun munasabah juga, sebab orang semakin lari daripada agama Allah Ta'ala. Orang tak rasa nikmat duduk dalam Islam ni sebab orang tak mengaji Islam. Dia tak mahu mengaji Al-Quran, dia tak mahu mengaji hadis, sebab tu tak rasa nikmat jadi orang Islam. Duduk ambil fahaman lain, duduk ambil fahaman liberal, duduk ambil fahaman nasionalis lah, komunis, macam-macam fahaman yang mereka ambil itu. Mereka rasa tak puas hati dengan Islam. Tapi kalau orang tu mengaji Islam, duduk oleh Islam, mengaji dasar agama, mengaji syariah, mengaji hadis, macam mana kita duduk mengaji ni, kita akan rasa puas hati ada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan orang yang buat benda-benda yang Nabi tak buat, dia buat benda bid'ah, begitu juga, sama je. Mereka rasa tak puas hati dengan sunnah Nabi, sehingga mereka nak reka benda yang lain daripada sunnah Nabi SAW. Yang Nabi ajar ni mereka rasa macam tak puas hati lagi, sedangkan yang Nabi ajar itulah yang paling Allah Ta'ala redha, yang paling Allah Ta'ala suka, yang paling Allah Ta'ala sayang. Tapi dia rasa macam ada something yang Nabi ajar ni, kita perlu tambah lain, ataupun kita perlu buat jalan yang lain.
Sebab tu saya kata, kalau dia mengaji sunnah Nabi, dia tak dan nak buat benda bid'ah. Dia tak mengaji sunnah Nabi, dia duk sibuk dia buat benda bid'ah tu. Kalau orang tu mengaji sunnah Nabi tapi buat benda bid'ah juga, maknanya dia cari makan. Orang panggil menunggang agama. Yang mungkin dia buat benda bid'ah tu dia dapat duit. Walaupun dia pergi mengaji agama, mengaji di Mesir ke mana ke, balik-balik ada CD, ada ijazah, ada master, tapi duk buat benda yang Nabi tak buat, adakah dia tak mengaji dengan tok guru dia? Saya yakin tok guru dia ajar. Kalau ilmu yang dia belajar tu ilmu turah, ilmu talaki dia panggil, ilmu tok guru dia belajar dengan tok guru dia sahabat ke Nabi SAW, mustahil tok guru hak mengajar di Azhar, mengajar di Jordan semua tu orang yang tidak bertalaki, mereka semua alim-alim. Bukan salah mereka, tidak. Salah kamu ni, salah orang yang terima ilmu tu, nak balik duk kapung ni, nak ikut orang kapung ke nak ikut ilmu? Maka ikut orang kapung, ikut orang kapung. Sepatutnya orang kapung kena ikut dia. Heran sungguh aku, ada jadi gitu. Kalau tak ikut orang kampung, mungkin tak boleh cari makan. Tak boleh cari makan. Itu orang panggil menunggang agama. Menjadikan agama ni ada macam, kalau kita nak sebut, kalau sebut kasar lah, jadi macam ulama Yahudi lah. Begitulah ulama Yahudi, dia tahu kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran, jadi begitu. Jadi kita kena ingat satu perkara dalam kepala kita ni, bahawa manusia ni mati, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin-pemimpin atas muka dunia ni, hak duk buat zalim pada orang, hak duk khianat harta ni, ropok situ, macam-macam, salah guna kuasa, macam-macam lagi, sebab tak ada poin akhirat tu, tak ada lah kepala otak dia tu. Poin akhirat tu tidak ada. Kalau ada poin akhirat syurga neraka, dia tak jadi gitu. Dia tak jadi gitu. Lalu tu ustaz tu, pemimpin-pemimpin negara luar tu, ustaz dia Jepun mana tak ada agama juga, tapi dia urus dengan baik. Tu dia urus dengan fitrah semula jadi dalam hati dia tu. Nak suruh negara ni jadi maju, tak ada rasuah semua ni kan fitrah semula jadi. Nah, orang Islam ni fitrah semula jadi itu satu hal lah. Ikut hukum syariat tak dapat pahala, dia buatlah ikut fitrah semula jadi, dia pun tak dapat pahala. Kena ada beza dua tu. Kita orang Islam ni akhirat mendidik jiwa kita jadi baik. Nak buat zalim pada orang pun tak jadi sebab ada akhirat. Nak ikut fahaman lain pun tak jadi sebab ada akhirat. Akhirat dalam kepala ni, siapa tak fikir benda lain, fikir bahawa Tuhan akan tanya aku akan dipersoal di hadapan Allah Ta'ala, buku-buku aku semua dibuka balik di hadapan Allah, maka tak jadilah nak buat jahat. Pentingnya manusia ingat akhirat. Tapi manusia ingat dunia saja, dia tak kira macam-macam mana pun, dia kira dunia tu dia nak. Apabila dia nak buat macam-macam mana pun, asalkan dapat benda tu pada aku, tak kira lah lopak pergi lopak mari pun asalkan dapat benda. Bukan negara Malaysia tu, tempat lain. Baik, Allahu Akbar. Kalau kita tengok angka COVID makin naik, makin naik COVID. Satu musibah hari ni, keluar surat Selangor kena tutup, lockdown dia panggil tak, tapi tak sepenuhnya lah, boleh keluar ke daerah, tapi boleh keluar 2 orang, ada syarat dia, 2, 3, 4 syarat. Alhamdulillah lah negeri Perlis ni tak ada lagi, dan kita minta supaya tak ada terus lah, bukan tak ada lagi lah, tak ada terus. Masjid pula kena tutup pula di Selangor, begitu begini. Allahu Akbar. Besarnya musibah ini. Ke tuan-tuan, ke kita rasa macam mana? Ke rasa macam tak biasa je ustaz? Luar biasa. Luar biasa. Allah Ta'ala tegur kita dengan benda-benda begini, supaya kita ni, Allah Ta'ala dah janji dah, mau balik pada aku, insyaAllah. Jalan penyelesaian dia, manusia kena balik pada Allah Ta'ala. Pemimpin kena ingat balik pada Allah, kena jaga rakyat mengikut kehendak Allah Ta'ala, bukan nak jaga perut masing-masing, bukan nak jaga projek masing-masing, tidak, kena jaga ikut kehendak Allah Ta'ala.
Dah lah bergaduh politik, dah lah panjang berapa puluh tahun nak bergaduh politik. Sampai bila? Sampai bila? Dalam keadaan nak urus tarbih dengan ekonomi yang begitu teruk. Tuan-tuan, kalau dia buat di Selangor, dia buat PKP balik ni, oh kerja-kerjaan tak rasa apa. Gaji bulan-bulan boleh semua, kerja-kerjaan. Kok kerja-gaji hari ni, menjaja tepi jalan tu, jual air, jual burger apa, kerja gaji hari 35-50 ringgit sehari. Berlaku begini nak buat apa? Nak buat apa? Cuba kita fikir benda tu dah. Lepas tu kerajaan, apa inisiatif kerajaan pada golongan yang saya sebutkan tadi? Kena fikir banyak pula benda tu. Kerajaan duk perhotok sekarang ni, duk fikir benda tu, tiba-tiba ada orang nak ubah kerajaan pula dah. Tak apa sebut kita dah, nak marah pun marah dah. Malam saya mengajar, ikut saya nak sebut apa pun. Kalau tak puas hati, tuan-tuan jawab mana esok. Jadi benda ni, ya Allah Tuhanku, besarnya ujian Allah Ta'ala beri pada seseorang, beri pada umat manusia ni. Kalau manusia tak balik lagi pada Allah Ta'ala, tak ada dah. Kita takut Allah Ta'ala bagi ni bukan berbentuk ujian, takut Allah Ta'ala bagi bala bertimur-timur atas kepala kita. Tu benda besar yang kita takut. Baik. Yang ketujuh, perbezaan pada perincian dia. Yang ini perbezaan pada perincian yang disebut dalam riwayat yang sahih tidak menyebabkan tertolaknya hadis yang asal. Yang ini permasalahan utama yang disebutlah hadis. Bahkan perbezaan yang berlaku menguatkan lagi permasalahan asasi tersebut. Contoh dia kata, perbezaan perincian riwayat berkenaan dengan Dajjal. Adakah butanya di sebelah kanan, kiri, atau kedua-duanya? Itu perbezaan dia. Umpama terdapat berita yang menyatakan sebuah kapal terbang telah terhempas, kemudian terdapat perbezaan daripada sudut saluran dan berbagai perincian pada jumlah penumpang yang terbunuh ataupun tercedera, maka adakah kerana perbezaan tersebut menyebabkan kita menafikan sama sekali bahawa kapal terbang tersebut terhempas? Bahkan disebabkan banyaknya sumber berita yang melaporkan kejadian itu mengesahkan lagi kejadian tersebut walaupun perinciannya berbeza. Baik, dia bagi tahu kepada kita ada berkenaan dengan hadis al-mubasyirat wal fitan ni, ada berkenaan dengan hadis yang mana huraian ataupun perincian kepada hadis itu berbeza. Tidak bermakna kita menolak hadis tersebut, sebab hadis tersebut hadis sahih. Dia buat mari contohnya dia kata kapal terbang yang terhempas. Mungkin perbezaannya pada sudut macam mana dia terhempas. Kawan ni kata terbakar sayap, kawan kata pun rosak dia punya komputer, kawan ni rasa macam-macam lah. Jumlah penumpang yang mati tu berapa orang, tak dapat nak perinci lagi. TV1 kata 46 orang, TV2 kata 50 orang, TV3 mari TV hijrah, semua ni lain-lain. Tapi benda sebut adalah benda yang menguatkan lagi sebenarnya bahawa kapal terbang tu betul-betul terhempas. Bukannya mari berita-berita kita kata tak terhempas kapal terbang ni. Tu contoh dia bagi. Begitu juga dengan hadis-hadis Dajjal ini. Hadis Dajjal, hadis Imam Mahdi dan sebagainya. Banyak huraian hadis tersebut tidak mencacatkan riwayat hadis itu. Nah, kalau kita baca memang banyak sungguh lah. Memang banyak sungguh. Dia perbezaan daripada sudut ijtihad je. Ijtihad hadis tersebut, penerangan hadis. Tak lari, makna dia tu tak lari. Ada orang terjemuh Dajjal ni dengan mata satu, Dajjal ni buta sebelah kanan ke sebelah kiri, macam-macam dia punya tafsiran dia. Buta sebelah kanan tu makna begini, buta sebelah kiri makna begini, mata satu ni maknanya begini. Huraian dia banyak perbezaan pula di situ, perbezaan dari sudut perincian hadis tu. Tapi tidak bermakna bahawa menolak hadis tu tidak.
tapi menguatkan lagi hadis tersebut kerana masing-masing pakak terima, masing-masing pakak hurai. Bukan sahaja berlaku kepada al-mubasyirat wal fitan yang kita bincangkan ini, berlaku juga dalam masalah-masalah fiqh. Berlaku juga dalam masalah-masalah fiqh. Satu hadis yang dijelaskan yang menjadi sumber rujukan dalam masalah dalil pendalilan kepada satu hukum, ulama ni hurai begini mengikut kefahaman dia. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, fatwa Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi berlainan. Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i adalah berlainan. Semua ni Imam Ramli juga berlainan. Masing-masing mereka ini mempunyai komentar berkenaan dengan satu-satu hadis dalam masalah fiqh berbeza. Tidak bermakna menolak hadis itu, tidak. Nampak tak ni? Ini salah satu daripada keluasan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Dan salah satu daripada kebijaksanaan Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai sudut pemikiran dan sudut pandangan. Nah, kalau kita pergi sikit lagi bahawa manusia ni sebenarnya cerdik. Dia cerdik apabila dia menggunakan akal dia mengikut kaedah wahyu Allah Ta'ala. Nilaian cerdik dia disebut oleh Nabi SAW, iaitu umat aku yang paling banyak ingat kemati, umat tu aku paling cerdik. Makna nilaian Nabi ni, orang yang paling banyak ingat benda yang berlaku selepas daripada kehidupan. Mati tu akhirat lah tu, kiamat dah bahagian dia seorang tu. Makna orang ingat pada kiamat ni dia cerdik. Nilaian cerdik ni bukan duduk pada ijazah engineer ke, duduk pada ijazah apa pun, ekonomi ke, bisnes ke. Tapi kalau tak ada akhirat dalam kepala ni, bodoh dia tu, tak cerdik dia. Sebab tuan-tuan bayanglah, dia walaupun dia tu hebat, doktor, dua PhD dia, tapi semua berhala, syirik pada Allah Ta'ala. Cerdik ke bodoh? Bodoh lah maknanya. Bodoh lah maknanya. Dia seorang yang cerdik. Orang kata sebab apa? Dia boleh buat bangunan yang besar, tinggi, bangunan dia buat ni hebat, lalu dia seorang yang cerdik. Kita kata betul, bangunan tu buat daripada batu. Tapi hak cerdik ni juga, orang kata cerdik ni, dia boleh pergi sembah pula berhala hak orang buat tu. Tak ada canggih apa pun berhala tu. Maka otak dia cerdik, boleh buat bangunan, tapi bab ketuhanan tak boleh fikir, bab akhirat tak boleh fikir. Sebenarnya dia bodoh walaupun hakikatnya cerdik. Walaupun nampak cerdik, tapi marilah siapa pun, dia bodoh. Dia tak cerdik benda tu. Bahagian akhirat dia tak fikir. Orang kita pun begitu juga. Mengaji bukan main, hebat lagi bidang ekonomi, bidang apa semua sekali, tiba-tiba percaya pada benda-benda syirik, percaya pada tangkalnya, percaya pada macam-macam perkara lah, syirik pada Allah Ta'ala ni. Maka dia tidak cerdik. Dia tidak cerdik. Orang cerdik ni adalah orang yang boleh fikir berkenaan dengan apa yang akan berlaku selepas daripada kematian, akhirat. Sebab akhirat itulah yang memandu akal dia supaya fikir lebih luas daripada tu lagi. Orang yang fikir dunia ni akal dia sempit, pemikiran dia. Dan manusia ni cerdik. Bukti lagi kalau kita nak bagi kecerdikan manusia ni, ketika mana Allah Ta'ala jadikan umat manusia ni, siapa dia? Allah Ta'ala jadikan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Allah Ta'ala kata wa'allama Adam al-asma'a kullaha, aku ajar pada Adam semua nama. Summa araduhu ma'al malaikah, aku panggil malaikat, faqala anbi'uni bi asma'iha, memberitahu nama-nama aku sebut tadi. Nabi Adam beritahu semua nama-nama begini. Memori, chip memori yang ada dalam kepala manusia tu cerdik setara tu. Ajar sekali dapat, dia sebut habis nama-nama malaikat. Summa aradhum al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah Tuhan, kami tak tahu kalau kamu tidak ajar kepada kami. Malaikat tu cerdik dah, tapi chip memori dia tu tak sama dengan manusia. Kerana dia disuruh buat tu, dia buat tu je. Boleh faham Tapi manusia ni boleh ingat banyak perkara. Itu cerdik manusia ni.
cerdik manusia ni. Darah paling cerdik sekali Nabi SAW. Darah paling cerdik sekali. Hak tu insan hak paling cerdik. Bercakap pun cerdik. Bercakap Nabi boleh guna sampai hari ni. Apa yang Nabi huraikan boleh guna sampai hari ni. Hak cerdik lepas pada Nabi siapa dia? Siapa dia hak lebih pada lepas pada Nabi? Para sahabat. Yang menjadi hukum, menjadi sumber hukum juga bagi kita. Para sahabat. Kalau sahabat ni cerdik-cerdik. Sahabat ni mereka cerdik. Allah Ta'ala programkan minda mereka itu untuk mengingat dalil. Kalau sahabat tak ingat dalil, letih buat kita nak cari dalil mana? Nak cari dalil mana? Tapi sahabat ni ingat. Dan ilham Tuhan bagi pada dia tu, dia tulis. Dia tulis. Dan berapa kerak sangat sahabat awak pandai menulis, tapi tidak. Tapi terkumpul juga hadis Nabi. Sebab hak ingat ni, sebut pada hak tulis dia. Tulis. Dia tak boleh tulis tapi ingatan dia kuat. Ada yang ingatan dia kuat, menulis pun boleh. Abu Hurairah beberapa orang lagi. Ni benda Allah Ta'ala nak sempurnakan agama tu, banyak benda yang Allah Ta'ala kaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris bagi Nabi. Hadis ni kita dengar selalu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang copy paste hak Nabi. Copy hak Nabi. Dia copy daripada Nabi, dia nak sebut satu hukum tu, walaupun hukum tu tak berlaku pada zaman Nabi, tapi dia ambil hadis Nabi sebagai qiyas. Ni kepintaran ulama lepas pada Nabi, tapi dasar dia tak lari. Qiyas dia tu tak lari daripada syarat-syarat qiyas dia. Daripada syarat qiyas dia. Contoh ni, orang buat PKP tak lagi situ, tak lagi sini, masa dulu kan, masa mula-mula dulu. Sebab apa? Sebab itulah salah satu daripada hadis Nabi juga. Jangan masuk ke negeri yang ada wabak. Dan orang dalam tu jangan keluar. Nampak ke ni? Sebab tu balik daripada Sabah tu bawa virus ni. Nabi kata jangan masuk. Mau masuk juga. Sebab apa? Tak boleh lah kita ni. Sebab perlembagaan kata begitu dah. Bila bubar parlimen, Allah gitu junjung perlembagaan daripada hak Nabi. Kalau aku kata gitu, kata aku lawan kerajaan pula. Nampak ni? Tapi nak sebutnya gitulah. Apa tak boleh hak ke? Di Sabah tu berapa orang tak boleh hak ke? Siap parti tu kena hak berapa orang yang boleh pergi kempen. Kenapa siapa tak ada hak? Habis semua, hak cawangan pun pergi, hak kawasan pun pergi, hak tak terlibat pun pergi, saya saja nak pergi jalan. Siapa semua kena pergi? Siapa satu pejabat kena kuarantin? Apa benda? Apa benda? Cuba tu fikir. Tak ada parti pun pergi, naik jawatan tu kerana orang lantik. Nak pergi juga tak ada parti. Apa faedah dia? Habis satu pejabat kena kuarantin. Boleh faham ni? Marah-marah ni. Dah saya sebut, Nabi sebut. Jangan pergi ke negeri yang ada wabak. Dah Sabah tu angka meningkat, yang kita pergi tu apa? Balik tu bawa virus. Tu langgar perintah Nabi. Bila kerajaan fikir letak Nabi depan lebih pada perlembagaan lagi, kerajaan akan fikir benda ni. Sebab kerajaan tak fikir benda tu. Tak fikir ni. Al-fulus kullu lulus. Tu sipir dia orang politik. Wallahu a'lam. Kita sambung lain kali pula. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya sebut bahawa kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.